Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak lihat eksperimen iaitu aktiviti makmal 2C, sifat kimia etanol. Tujuan, mengkaji sifat kimia etanol. Bahan, kita ada etanol, serpihan porselin, wool kaca, larutan kalium dikromat 6, larutan kalium manganat 7, asid sulfurik pekat, kertas litmus biru dan juga air bromin. Radas, tabung uji, tabung didih, penyumbat dengan salur pengantar, kaki retort, pemegang tabung uji, penunu Bunsen, silinder penyukat, penitis dan bika. Okay, awas ya. Asid sulfurik pekat dia bersifat mengakis ya, gunakan dengan berhati-hati. Baik, kita nak lihat ya eksperimen pertama iaitu pengoksidaan etanol. Prosedur. Langkah pertama kita masukkan 5 cm padu larutan kalium dikromat 6 ke dalam tabung didih. Kemudian kita tambahkan 10 titis asid sulfurik pekat ke dalam tabung didih tadi. Seterusnya kita panaskan larutan dengan perlahan-lahan jangan sampai menggelegak. Kemudian kita tambahkan 3 cm padu etanol titis demi titis ke dalam tabung didih. Seterusnya kita tutupkan tabung didih dengan salur pengantar seperti dalam rajah. Kemudian kita panaskan campuran perlahan-lahan sehingga mendidih. Kumpulkan hasil penyulingan ke dalam tabung uji. Tabung uji ini kita rendamkan ke dalam air sejuk. Hasil penyulingan tadi kita dapat di dalam tabung uji ini. Kemudian hasil ini kita uji dengan kertas litmus biru. Ulang langkah 1 sehingga 6 dengan menggantikan larutan kalium dikromat 6 dengan larutan kalium manganat 7. Okay. Hasil kita adalah asid etanoik. Sebab kita menggunakan etanol, dia akan menghasilkan asid karboksilik yang sepadan. Okay, tindak balas pengoksidaan alkohol dia akan menghasilkan asid karboksilik yang sepadan. Okay, pemerhatian, ujian ke atas hasil sulingan perubahan warna larutan kalium dikromat 6 Apakah perubahan yang berlaku ialah warna asal larutan kalium dikromat 6 dia asalnya warna jingga kemudian dia akan bertukar kepada warna hijau. Kemudian perubahan warna larutan kalium manganat 7 pula warna asal larutan kalium manganat 7 adalah berwarna ungu. Jadi warna ungu dia akan dilunturkan dia akan dinyahwarnakan. Warna hasil penyulingan cecair tiada warna hasil penyulingan tu adalah cecair yang tiada berwarna. Bau hasil penyulingan baunya adalah bau cuka. Kemudian ujian ke atas kertas litmus biru kertas litmus biru dia akan bertukar menjadi warna merah. Okay, jadi perbincangan yang pertama, apakah hasil yang terbentuk dalam tindak balas pengoksidaan etanol? Hasilnya adalah asid etanoik. Yang kedua, namakan ejen pengoksidaan yang digunakan dalam eksperimen ini. Jadi ada dua ejen pengoksidaan yang kita gunakan. Yang pertama kita gunakan larutan kalium dikromat 6 dan yang kedua kita gunakan larutan kalium manganat 7. Yang ketiga, tuliskan persamaan kimia tindak balas yang berlaku. Jadi apa yang berlaku adalah etanol kita tambahkan dengan ejen pengoksidaan ini, hasilnya adalah asid etanoik dan juga air. Yang keempat, apakah sifat bagi hasil pengoksidaan alkohol? Apa sifat dia? Okay, dia berasid. Kenapa berasid? Sebab dia menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Okey, jadi sebagai kesimpulan, pengoksidaan etanol dia akan menghasilkan asid etanoik. Okey. Eksperimen yang kedua pendehidratan etanol. Okey, prosedur. Langkah pertama segumpal wool kaca dimasukkan ke dalam tabung didih. Okey, awas kita gunakan penyepit. Awak jangan pegang terus guna tangan sebab wool kaca ni dia bersifat seni halus dia boleh meresap ke dalam tangan awak.
tik luka tangan awak. Kemudian ya, kita tuangkan etanol, 2 cm padu etanol ke dalam tabung didih. Tujuannya adalah untuk membasahkan wool kaca ini. Seterusnya, tabung didih kita apitkan secara mendatar pada kaki retort. Kemudian kita letakkan serpihan porselin di bahagian tengah tabung didih seperti dalam rajah ini. Seterusnya, tabung didih kita tutupkan dengan penyumbat yang dipasangkan dengan salur penghantar. Hujung salur penghantar yang satu lagi, kita masukkan ke dalam tabung uji yang dipenuhi dengan air dan ditelangkupkan ke dalam sebuah bikar. Pastikan hujung salur penghantar ini berada di bawah paras air di dalam bikar ini. Kemudian radas disusun seperti dalam rajah. Kemudian serpihan porselin ini kita panaskan dengan kuat sehingga merah membara. Dan sekali-sekala kita panaskan pula wool kaca ini. Tujuannya adalah untuk menghasilkan wap etanol. Kemudian kita kumpulkan gas yang terbebas di dalam 2 buah tabung uji. Apabila kita dah dapat gas pada tabung uji pertama, kita keluarkan tabung uji ini, kemudian kita gantikan dengan tabung uji kedua supaya kita nak dapatkan 2 buah tabung uji yang mengandungi gas nanti. Kemudian beberapa titis air bromin ditambahkan ke dalam tabung uji pertama dan digoncangkan. Beberapa titis larutan kalium manganat 7 berasid ditambahkan pula ke dalam tabung uji kedua dan digoncangkan. Jadi pemerhatian apa yang berlaku kita ada 2 bahan uji iaitu reagen. Yang pertama air bromin, yang kedua larutan kalium manganat 7 berasid. Jadi apakah yang berlaku jika kita menggunakan reagen air bromin? Warna perang air bromin dilunturkan, dinyahwarnakan. Manakala apabila kita gunakan larutan kalium manganat 7 berasid, warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid dilunturkan ataupun dinyahwarnakan. Jadi perbincangan yang pertama, namakan gas yang terbebas apabila etanol mengalami pendehidratan. Ingat lagi tak? Gasnya adalah etena. Yang kedua, nyatakan fungsi serpihan porselin. Fungsinya adalah sebagai mangkin. Yang ketiga, tuliskan persamaan kimia bagi pendehidratan etanol. Kita ada cecair etanol. Kita panaskan dengan serpihan porselin. Hasilnya adalah gas etena dan juga air. Jadi sebagai kesimpulan, etanol mengalami pendehidratan untuk menghasilkan etena. Boleh? Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 98 dan 100. Sekian, terima kasih.